Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Perkukuh hubungan Kuala Lumpur dan Abu Dhabi. Kesepakatan dicapai menerusi pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Emiria Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan di Istana Khas Al Shati. Datuk Seri Anwar dalam rangka kerjanya 2 hari ke UAE bermula semalam telah diterima menghadap. Menerusi pertemuan selama sejam itu, kedua-dua pemimpin bertukar pandangan berkaitan isu antarabangsa selain membincangkan kerjasama dan hubungan yang sedia terjalin. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen bagi memenuhi visi bersama antaranya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan demi masa depan yang lebih mampan. Antara kerjasama lain dibincang adalah bidang tenaga boleh diperbaharui melibatkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Syarikat Tenaga Masa Depan Abu Dhabi Masdar untuk membangun kapasiti 10 gigawatt bernilai $8 bilion Amerika. Turut dipersetujui pelantikan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamatjaja sebagai pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia UAE MUBC. Manakala Naib Presiden kanatnya Rashid Ablushi dari Mubadalah Energy mewakili UAE. Malaysia sedia menjadi hub utama bagi pelabur dari UAE. Komitmen tersebut dinyatakan Perdana Menteri ketika sesi pertemuan dengan Kapten Industri di Abu Dhabi yang menunjukkan minat untuk menambah pelaburan. Ikhwan Samsudin ada laporannya. Usai pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden merangkap pemerintah Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada sebelah pagi, lawatan kerja beliau diteruskan dengan pertemuan meja bulat bersama 40 wakil-wakil daripada 21 syarikat-syarikat besar di UAE. Antara yang terlibat adalah ADNOC, TAQA, Mazda, Al-Dahra dan Lulu, termasuk wakil-wakil dari Dana Nasional seperti Adia dan Mubadalah turut hadir. Menurut Perdana Menteri, Malaysia mempunyai kemudahan yang sesuai disokong polisi yang mengukuhkan asas industri dan perniagaan serta terbukti telah berjaya menarik pelaburan. We have tried to engage, shift in terms of our policy directions. There is political stability, of course, and we have embarked on some major policy pronouncements. Energy transition that makes Malaysia one of the earliest in the region, in the South Asian region, to have clarity in policies on renewable energy, for example. And we have embarked upon a major hub. Tambahnya, hubungan akrab Kuala Lumpur Abu Dhabi yang sedia terjalin akan tambah memudahkan urusan kedua belah pihak, terutama perkongsian strategik dalam pelbagai sektor. Deeply affected by this expressed sentiment and commitment to say, look, yes, why can't we have a strategic partnership, not 1 or 2 areas, but umpteen areas that we can do it together. Ia bukti Malaysia mampu menjadi sekutu dagang UAE yang penting dengan potensi besar untuk berkembang di peringkat global dengan ganjaran jangka masa panjang serta saling menguntungkan. Misi menjadikan Malaysia lokasi tumpuan pelaburan khususnya dari negara UAE mampu memanfaatkan kedua belah pihak. Kesediaan negara khususnya bagi membuka pintu dilihat peluang terbaik negara memperkukuh ekonomi termasuk membuka jalan peluang pekerjaan. Jelas, dengan komitmen semua pihak dan tata kelola yang baik, ia mampu dicapai. Ikhwan Samsudin melaporkan dari Abu Dhabi, RTM. Lawatan kerja Perdana Menteri di UAE diteruskan ke 2 lokasi. Datuk Seri Anwar dijadual membuat lawatan ke Bandar Masdar dan Universiti Kecerdasan Buatan Mohammed bin Zayed hari ini. Beliau diiringi Menteri Industri dan Teknologi UAE Dr. Sultan Hamid Al-Jabir. Datuk Seri Anwar kemudian dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Besar Sheikh Zayed diikuti sesi bersama rakyat Malaysia yang menetap di UAE pada sebelah petang.
Dasar franchise negara akan diperkenal bagi memperkasa pembangunan industri itu sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub perniagaan franchise di Asia Tenggara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN perlu bekerjasama dengan Persatuan Franchise Malaysia MFA bagi memastikan sasaran negara itu dapat dicapai. Saranan ini mungkin agak berat untuk tuan-tuan dan puan-puan hadam dan sambut cabaran ini. Tetapi saya amat yakin bahawa matlamat ini boleh dicapai jika semua pihak committed untuk melakukannya. Saya yakin di bawah kepimpinan sahabat saya Dr. Razali Hassan dan pastinya dibantu oleh rakan-rakan dalam HDC dan industri players yang lain, matlamat itu boleh dicapai. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Franchise Malaysia 2023 di Ibu Negara. Bagi menggalakkan lebih ramai menyertai industri franchise, beliau juga mencadangkan MFA dan pihak berkaitan lain untuk menganjurkan persidangan franchise ASEAN memandangkan Malaysia akan menjadi hos bagi persidangan ASEAN pada tahun hadapan. Menteri-Menteri Pertanian ASEAN memberi jaminan akan mengutamakan negara anggotanya dalam membekalkan bekalan beras. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu, Thailand dan Vietnam telah menyatakan persetujuan dan komitmennya demi memastikan bekalan mencukupi dalam negara. Kita kalau dengan Thailand itu beras dan ayam yang selalunya kita secara cepat kita boleh dapat daripada mereka kerana ia yang paling dekat. Katakan selagi ada keupayaan mereka akan tetap menjual beras mereka kepada Malaysia. Vietnam pun sama juga, iaitu mereka juga akan mengutamakan ASEAN terlebih dahulu. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan bersama Menteri-Menteri Pertanian ASEAN di Taman Botani Negara Shah Alam. Tambah baik infrastruktur pasar dan fasiliti sukan antara perkara pertama yang akan dilaksana calon BN Dato' Amizar Abu Adam sekiranya memenangi PRK Dewan Negeri Pelangai. Selaku anak jati Felda Cemomoy, program tanah rancangan akan menjadi permulaan sebelum diperluas ke kawasan kampung tradisional. Saya orang Felda Cemomoy, contoh ya. Felda Cemomoy ni ada benda yang sangat saya nak buat. Antaranya untuk gelanggang yang ada dekat situ, gelanggang futsal dan juga pasar dan juga itu. Dan antaranya dia akan berkait dengan 3 Felda ini. Asas ni sebagai base camp, kemudiannya bertemu pula dengan kampung-kampung tradisi-tradisi yang lain. Yang ini antara yang saya nampak lihat yang tertinggal. Benda ada tapi tidak dilaksanakan. Benda cantik dah, tinggal kita nak lebih baik, lebih sempurna. Beliau turut mengingatkan pengundi luar untuk keluar mengundi esok selain membuat pilihan terbaik demi kebaikan kawasan tersebut. Dalam pada itu, pengundi Pelangai diminta membuat pilihan bijak dalam memilih wakil rakyat mereka. Ini kerana BN telah terbukti memberikan khidmat terbaik sepanjang mentadbir kawasan berkenaan. Okey, saya sebagai orang tua, sebagai bekas wakil rakyat di sini, saya ingin berpesan kepada pengundi-pengundi, gunakanlah pertimbangan akal yang saksama. Antara lain, fikirkanlah, adakah pilihan raya ini menentukan pertukaran kerajaan, pertukaran menteri besar, pertukaran Perdana Menteri? Tidak. Yang pentingnya pilihan raya ini untuk memilih calon. Calon ini kita pilih calon yang boleh kita kawal, kita boleh kontrol dia untuk berkhidmat untuk kita. Berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Vimala Kasturi Virasami. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.